Okey, sekarang kita lihat kepada two-way selection. Okay, there are many situation in which you must choose between two alternative. Maka kat sini kita punya keyword adalah two alternative. That's why kita gunakan two-way selection. Okay, sebagai contoh, katalah kita adalah ataupun ada seorang part-time employee, okay, yang bekerja lebih masa overtime. Kemudian gajinya ataupun digunakan paycheck, okay, dikira menggunakan formula overtime lah, formula lebih masa lah. Ok, maksudnya bila lebih masa dia akan kira dengan formula yang berlainan dengan kalau dia bekerja seperti biasa ataupun kata regular working time lah. Ok, jadi di sini gajinya ataupun paycheck ni adalah mesti kena ada dua lah. Ok, sama satu pengiraannya untuk overtime, satu lagi untuk regular time ataupun regular formula. Okey, jadi di sini ada dua alternatif. Okey, maka kita kena gunakan two-way selection. Okey, C++ melaksanakan two-way selection dengan menggunakan if-else statement. Okey, tadi untuk one-way selection kita ada if statement seperti ini ataupun if statement di sini. Tapi kalau two-way selection, kalau kita ada dua alternatif, kita gunakan if else statement, yang mana if expression statement 1, else, okay, statement 2. Jadi di sini if else statement dapat daripada if else pada kod kita di sinilah. Okay, bagaimana mekanisme if else statement, bagaimana dia berfungsi. Okay, caranya adalah jika expression, okay, logical expression sebagai contoh is true, then statement 1 execute. Tapi if the expression, okay, maksud saya expression di sinilah, okay, if expression false, maka statement 2 execute. Dia berbeza tadi dengan if statement yang mana kalau expression di sini true, maka statement execute. Tapi kalau false, nothing happen. Kan? Sebab tak ada apa-apa statement berkaitan dengan false. Okay? Di sini kalau two-way dia ada untuk false. Maksudnya statement 2 lah. Okay? Kalau expression true, dia akan execute statement 1. Kalau expression false, dia akan execute statement 2. Okay? Jadi ini dia punya flow of execution. Okay, boleh tengok di sini kita ada expression false, kalau true dia akan execute statement 1 dan terus akan tamatkan kita punya if else statement. Kalau true atau kalau false, dia akan pergi pada statement 2 ataupun statement 2 akan execute dan terus tamat. Okay, walaupun statement 2 berada di bawah statement 1, tapi kalau statement 1 dah execute disebabkan expression adalah true, maka statement 2 akan diabaikan. Okay, sebab apa diabaikan? Sebab ditunjukkan di sini, okay, statement 1 dia akan terus tamat, dia tak pergi pada statement 2 walaupun statement 2 berada di bawah, okay, dalam kod kita. Okay, boleh tengok di sinilah. Okay, statement 2 berada di bawah statement 1, tapi kalau statement 1 dah dibaca, statement 2 akan terus diabaikan. Okay, kalau false, statement 2 akan diabaikan, tapi statement 1 akan diabaikan, tapi statement 2 akan dibaca dan dia akan execute lah. Kalau see out lah. Okay, kalau ada formula lah yang akan digunakan untuk pengiraan. Okay, ada contoh. Contohnya lebih kurang sama dengan apa yang kita ada dalam if statement tadi. Okay, kita ada score ataupun average score, nilainya 60. Kita boleh letak berapa nilai pun yang kita nak. Okay, kemudian kita ada your score, ini sama macam tadi. Kemudian sama juga baris 7, what is your score in the C++ exam. Kemudian user akan type dan akan disimpan dalam your score melalui cint. Okay, kemudian sama juga baris nombor 10.
Okay, your score, jika your score lebih besar atau sama dengan if score, maka dia akan see out congratulations, excelente. Okay, tapi jika your score, F score false, maksudnya your score ni lebih kecil daripada F score, maka di sini baris sebelah akan diabaikan, tapi baris 13 akan dibaca. Maka baris 13 akan see out congratulations, at least you tried your best. Okay, jadinya ni perbezaan ni lah. Okay, kalau kita nak bandingkan dengan yang tadi, okay, maksudnya kita ada penambahan sedikit saja, iaitu pada baris 12 dan 13. Okay, kita ada else, kemudian see out di sini. Okay, kita boleh tengok, kita run. Okay, tak ada error. Okay, what is your score in the C++ exam? Okay, sama macam tadi. Setelah kita type 65. Okay, jadi 65 akan disimpan dalam your score melalui cin. Kemudian 65 akan dibandingkan dengan 60. Okay, adakah 65 lebih besar daripada 60? Ya. Maka 65 lebih besar daripada 60 adalah true. Bila true, maka baris nombor 11 akan execute di sini. Bila di sini dah execute, serta-merta kita punya if else statement akan tamat dan baris nombor 13 akan diabaikan, tidak akan dibaca. Okey. Baris nombor 15 sentiasa akan dibaca. Tidak kisahlah sama ada statement, expression di sini betul atau tak. Sebabnya baris nombor 15 tak ada kena-mengena dengan if else statement di sini. Okey, jadi saya enter. Okey. Dan saya dapat output baris nombor 11. Okey. Jadinya di sini true lah. Okey, sebab 65 lebih besar daripada 60. Kalau saya masukkan nilai yang kurang, contohnya saya masukkan 55, maka 55 akan disimpan dalam your score di sini. Okey. Dan 55 lebih besar daripada 60, maka ini tak benar, false. Maka baris nombor 11 akan diabaikan, tapi baris nombor 13 akan dibaca. Okey, kemudian kalau saya enter kat sini, okey, dan saya dapat congratulations, at least you tried your best lah. Okey, iaitu baris 13 dan baris 15, thanks for entering your score. Okey. Ada contoh lain lagi. Okey, awak boleh tengok sebagai contoh di sini kita nak kira. Okey, kita nak kira the larger of two number. Katakanlah kita ada dua nombor x dan y. Kita nak kenal pasti nombor yang lebih besar. Okey, memanglah dengan tangan kita ataupun kita boleh tengok, kita dah tahu kan, tapi bagaimana kita nak buat dia dalam kita punya program C++. Okey, jadinya program ni saya dah masukkan juga dalam kita punya code. Sekejap. Code 63. Okey, di sini. Okey, saya ada 3 pemilih ubah, x, y dan max 6. Okey, max 6 adalah nombor yang lebih besar. Okey, kita akan tengok bagaimana ia digunakan. Okey, baris nombor 6 saya akan minta user masukkan 2 nombor. Please insert 2 numbers. Kemudian user akan masukkan 2 nombor. Satu akan disimpan dalam x, satu akan disimpan dalam y. Okey. Jadinya apa yang akan dibuat adalah kita gunakan di sini if else statement. Jika x lebih besar ataupun sama dengan y, maka max 6 adalah x. Maka nombor yang lebih besar adalah x. Kan? Saya gunakan max 6 ni sebenarnya sebagai satu placeholder, satu tempat simpan nombor mana yang lebih besar. Okey. Jika x lebih kecil daripada y, maksudnya di sini false, maka max 6 adalah y. Kan? Jadinya kemudian max 6 ni akan sentiasa menyimpan nombor yang lebih besar. Kemudian kita akan see out. Okay, di sini the larger number is max 6.
Okey, jadi kita try dulu run. Okey, saya compile. Tak ada masalah. Okey, please insert two numbers. Okey, saya katalah saya cuba 3 space 4. Okey, nombor pertama, okey, 3 X. Nombor kedua Y adalah 4. Kemudian akan berlaku perbandingan. Bila saya tekan enter, memang akan terus disimpan dalam X dan Y. Kemudian kita tengok di sini akan berlaku perbandingan jika 3 lebih besar atau sama dengan Y. Okey. Maaf. Jika 3 lebih besar atau sama dengan 4 adalah benar, okey, maka maximum number adalah 3. Tapi jika 3 lebih besar daripada 4, lebih besar atau sama dengan 4 adalah salah, okey, maka maximum adalah 4. Okey, ataupun dengan kata lain kita boleh buat di sini saya komen jika X lebih kecil daripada Y, maka maximum adalah sudah semestinya maximum adalah Y. Okey, kalau X lebih besar atau sama dengan Y, maka maximum adalah X, kan, sebab dia lebih besar. Kemudian jika X lebih kecil daripada Y, maka maximum adalah Y sebab Y lebih besar. Okey, jadinya saya enter dan saya dapat the larger number is maximum, iaitu Y. Okey, di sini. Okey, maksudnya kalau saya boleh tulis, okey, kita ada if 3 greater than or equals to 4, okey, maka kita maximum adalah 3. Saya gantikan semuanya, tapi komputer akan decide ia mana satu yang akan dibaca. Else maximum sama dengan 4. Okey, so dalam kes ni 3 lebih besar atau sama dengan 4 ni adalah false. Okey, bila false dekat sini, maka di sini akan diabaikan dan di sini akan dibaca. Maka maximum adalah 4. Okey, ini cara dia untuk kita simpan nombor yang lebih besar. Okey, jadi maximum ni akan sentiasa simpan nombor yang lebih besar. Okey, kita boleh cuba juga. Contohnya kita masukkan nombor sikit berbeza, maksudnya nombor 1 lebih besar. Kita masukkan 4 dan 2, maka 4 akan disimpan dalam X dan Y akan disimpan, 2 akan disimpan dalam Y. Okey, jadi kita ada di sini jika 4 lebih besar ataupun sama dengan 2, maka maximum adalah X. So X dalam ni adalah 4. Okey, else, okey, yang bermaksud sebenarnya jika saya di sini adalah komen, jika 4 lebih kecil daripada 2, dia adalah negation kepada yang atas, maka maximum adalah 2. Okey, jadinya kod kita akan baca daripada atas, okey, dan dijumpa dengan di sini. Okey, jadinya di sini 4 lebih besar daripada 2, true. Bila true, maka kod di sini akan dibaca, maka maximum sama dengan 4 dan kod di sini akan terus diabaikan. Okey, jadinya itu adalah cara mana kita boleh kita buat kod kita supaya dia boleh bezakan nombor yang lebih, boleh bezakan dan simpan nombor yang lebih besar.